Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Irdina Safia binti Muhammad Ramizan. Nombor matrik 052212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Muhammad Tazruddin, nombor matrik 052210. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Romizi, nombor matrik 052227. Jadi untuk hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan-amalan itu bermula dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu ia akan memperoleh berdasarkan untuk apa yang diniatkannya. Maka barang siapa niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk maksud dunia, maka maksudnya itu akan terpenuhi, atau kerana seorang wanita, maka dia akan mengahwininya. Oleh yang demikian, hijrahnya adalah berdasarkan kepada maksud hijrah itu dilakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang seterusnya, Rawahu Imaman Al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzidbah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Al-Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihima alladhina huma as-sahal kutub al-musannafah. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh dua orang imam muhadithin, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan juga Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih kedua-dua mereka, iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang merupakan dua kitab paling sahih yang pernah dikarang. Seterusnya saya akan bentangkan berkaitan dengan lughatul hadis. Yang pertama adalah hafsu, yang bermaksud singa, atau Abu Hafsu, iaitu Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab digelar sebagai singa oleh umat Islam. Yang kedua adalah innama. Innama ni kalau ikut dalam bahasa Arab macam penegas kata, macam ia biasanya akan berada di permulaan ayat. Dia juga dikenali sebagai huruf hasr, yang bertujuan mensabitkan sesuatu yang disebut selepas daripada perkataan ini dan menafikannya. Seterusnya adalah binniat, iaitu jamak kepada niat, nuniyata, dan juga dari segi bahasa adalah al-qasad, tujuan, dan dari segi istilahnya adalah al-qasad al-maqtaruni bil fi'li, maksudnya tujuan yang disertai dengan perbuatan. Niat ni adalah kita berhasrat untuk melakukan sesuatu dan kita akan buat benda tu. Gitu. Okey, seterusnya imri'in, iaitu maksudnya setiap orang, atau juga dalam kata seertinya adalah insan, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Seterusnya adalah hijratuhu, yang bermaksud dari segi bahasa adalah at-tarku, maksudnya meninggalkan, dan dari segi syaraknya adalah berpindah dari negara kafir ke negara Islam kerana takutkan fitnah. Dan juga dari segi hadis ini juga adalah
ia macam menunjukkan hijrah umat Islam pada zaman Nabi dahulu, iaitu perpindahan dari Mekah ke Madinah sebelum pembukaan kota Mekah. Seterusnya ilallah yang juga bermaksud tempat yang diredai Allah dengan niat yang betul. Seterusnya fahijratuhu ilallahi wa rasuluh, maksudnya diberi ganjaran dan diterima oleh Allah. Lid dunya yasibuha, maksudnya kerana dunia yang akan diperolehinya, dan tujuannya di sini adalah melakukan sesuatu untuk keduniaan semata-mata. Seterusnya adalah sebab wurudnya hadis. Saya translate dalam bahasa Melayu je, sebab slide ini telah tunjukkan dalam bahasa Arab. Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir dengan isnad yang rijalnya thiqat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, terdapat seorang lelaki dalam kalangan kami telah meminang seorang wanita dan dipanggil Ummu Qais. Wanita ini enggan untuk berkahwin dengannya sehingga lelaki yang meminangnya itu berhijrah. Di isteri itu yang menjadi syarat, maka lelaki itu pun berhijrah kemudian berkahwin dengan Ummu Qais. Dan disebabkan oleh itu, lelaki itu dipanggil Muhajir Ummu Qais. Jadi kalau kita lihat di sini, lelaki ini berhijrah kerana ingin mengahwini seorang wanita. Dan itu dikatakan adalah niat dan juga disusuli oleh perbuatan. Saya akan mentangkan bahagian kepentingan dan fiqh hadis. Okey, bagi kepentingan, Abu Daud telah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu bermula dengan niat. Niat adalah setengah daripada agama Islam. Justru agama itu sama ada zahir yang merupakan amalan atau batin yang merupakan niat. Al-Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i telah berkata, masuk ke dalam hadis ini, sesungguhnya amalan-amalan itu bermula daripada niat, sepertiga daripada ilmu. Adapun sebab yang sedemikian itu adalah sesungguhnya pekerjaan seorang hamba itu terdiri pada 3 jalur, iaitu dengan hatinya, lidahnya dan anggota-anggotanya. Faedah memulakan suatu hadis ini adalah menjadi satu peringatan kepada penuntut ilmu agar memperbetulkan tashdid niat mereka semata-mata untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha mereka menuntut ilmu dan melakukan amalan kebajikan. Tidak ada yang lebih luas faedahnya berbanding hadis ini. Okey, seterusnya fiqh hadis dan petunjuknya. Yang pertama, pensyaratan niat para ulama. Para ulama telah bersepakat bahawa sesungguhnya amalan-amalan yang terbit daripada orang-orang yang mukallaf yang beriman tidak akan diiktibarkan sebagai amalan daripada segi syarak dan tidak juga diganjari atas pelakuan itu kecuali dilakukan dengan niat. Niat di dalam ibadah dimasukkan melakukan seperti solat, haji dan puasa adalah satu rukun daripada rukun-rukunnya. Tidak sah amalan itu tanpa niat. Adapun jika amalan itu merupakan satu wasilah seperti wuduk dan mandi junub, maka menurut mazhab Abu Hanifah ia merupakan syarat kesempurnaan pada wasilah demi untuk menghasilkan pahala. Asy-Syafi'i dan selain daripada mereka telah berkata, niat adalah syarat bagi kesahihan wasilah, maka tidak sah semua wasilah melainkan dengan niat. Yang kedua, waktu berniat dan tempat. Niat waktu niat adalah pada awal pengerjakan ibadah, seumpamanya takbiratul ihram untuk solat, di waktu berihram untuk mengerjakan haji. Adapun puasa adalah mencakupi berniat sebelumnya pada malam hari lantaran kesusahan untuk memastikan fajar. Tempat niat adalah dalam hati dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Walau bagaimanapun adalah dimustahabkan melafazkannya agar lidah boleh membantu hati dan menghadirkan niat itu, iaitu ikhtiar. Dan disyaratkan dalam niat tersebut penentuan takyin barang apa yang diniatkan itu dan membezakan dari yang selainnya. Justru itu adalah tidak cukup sekadar berniat mengerjakan solat sahaja, tetapi tidak mestilah ditentukan apakah solatnya, sama ada dengan solat zuhur ataupun solat asar. Begitulah seterusnya. Yang ketiga, kewajipan hijrah. Hijrah daripada bumi kafir ke negara Islam adalah wajib ke atas seorang Muslim dalam menzahirkan dan yang tidak dapat bertahan dalam menzahirkan agamanya.
Hukum ini adalah berkekalan dan tanpa sebarang ikatan qaid atau syarat. Adapun hadis tiada hijrah selepas pembukaan Mekah, itu maksudnya tiada hijrah dari Mekah selepas pembukaannya. Lantaran itu telah menjadi negara Islam dan disebutkan perkataan hijrah dan juga melakukan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Allah SWT sebagaimana dalam hadis yang bermaksud, dan orang yang berhijrah itu adalah dia yang meninggalkan larangan Allah ke atasnya. Seorang Muslim yang tidak bertegur dengan saudara Muslimnya yang tidak melebihi 3 hari adalah haram. Begitu juga dengan wanita yang meninggalkan suaminya tidur berseorangan di tempat tidurnya. Dan sesungguhnya diwajibkannya ke atas seorang Muslim menjauhkan diri daripada seorang Muslimnya yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diwajibkan kepada seorang lelaki untuk meninggalkan isterinya yang nusyus sebagai satu pendidikan adab kepadanya. Yang seterusnya, faedah hadis bahawa barang siapa yang telah berniat untuk mengajarkan suatu amal soleh, lalu beliau terhalang untuk melakukan disebabkan sesuatu keuzuran yang terdapat pada dirinya seumpama sakit atau kematian atau yang seumpama dengan sedemikian itu, maka sesungguhnya beliau digajari atas niatnya. Abu Al-Baidawi telah berkata, dan amalan-amalan tidak sah tanpa niat, kerana niat tanpa amalan akan digajari, dan amalan tanpa niat adalah seperti debu, iaitu sia-sia sahaja. Perumpamaan ini dalam amalan adalah seperti roh pada jasad. Jasad tidak akan berkekalan atau roh hidup tanpa roh. Roh pula tidak akan zahir dan ini tanpa dikaitkan pada jasad. Yang kelima, keikhlasan dan amalan dan keikhlasan dan dalam amalan. Hadis ini membimbing kita ke arah keikhlasan dalam mengerjakan suatu amalan dan ibadah sehingga kita berjaya menghasilkan ganjaran dan pahala di alam akhirat, taufik dan kejayaan dunia. Yang keenam, amalan yang bermanfaat. Setiap amalan yang bermanfaat dan baik akan menjadi ibadah sekiranya ia dilakukan dengan niat ikhlas bagi memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih.